na botoy ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Berbahagia hormati sahabat saya, ibu saya, Ustaz Syah, semua Syah, semoga Allah insyaallah saya tak nak taruhkan ni lah. Ustaz memang pernah dalam surga insyaallah, dan sebelum kita memberikan surga untuk dilanggawi dalam perkhidmatan Allah. Dan dari Alhamdulillah Ustaz bersama keluarga insyaAllah berhenti di Langkawi, dan di pengisian kita solat selama 3 hari ini di surau. Pada bulan ini malam pertama insyaAllah di surau kita, surau Ratul Jannah Pertayang, surau Tsunami. Jadi insyaAllah surau kasnya saya mengumumkan program selama 3 hari di Ustaz di Langkawi itu solat tur, malam ini di surau, besok pagi di Kuah, kemudian khutbah di Tebonyong, dan hari Jumaat malam di Nyok Cabang, dan pada pagi Sabtu di Bayas, dan Sabtu malam Ahad di Surau Betayang. Dan kita lihat di page ataupun di Facebook yang kita WhatsApp tadi insyaAllah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi tanpa nak meluangkan masa, saya dengan Ustaz lah ini menjemput berbagai Profesor Syah ya, untuk meneruskan kuliah kita pada malam ini. Hampir lama tak tamat Ustaz. Lama. Jadi Alhamdulillah. Jadi lepas ajak apa Ustaz? Alhamdulillah. Ha? Jadi dalam masa dan memerlukan Ustaz Syah untuk meneruskan kuliah kita malam ini. Setelah Ustaz silakan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahjihi وجحد بجهاد اليوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. Saya hormati Al-Fadhil Ustaz Idris selaku pengurusi Surau Raudhatul Jannah ataupun lebih dikenali sebagai Surau Tsunami. Saya muliakan Tuan Imam, AJK yang berusaha, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa hidayah dan keizinan daripada Allah, maka kita kemungkinan besar tidak berada di rumahnya ini. Maknanya ini adalah satu hidayah yang cukup besar Allah berikan pada kita. Allah gerakkan hati kita. Allah pilih kita di kalangan lautan manusia, antara manusia yang boleh menduduki rumah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita. Hari ini bukan sekadar untuk kita masya-Allah mai sembahyang berjamaah sahaja. Malahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dalam diri kita untuk sama-sama kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan segala usaha kita hari ini diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua benda ini kita perlukan. Rahmat dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita bukan selama-lamanya berada di atas bumi ini. Nah, satu hari kita akan berpindah alam. Alam yang seterusnya yang menanti kita adalah alam kubur ataupun alam barzakh.
Bukan kita nak duduk di alam barzah, relax lagu tu. Tak. Di situ ada juga satu lagi kehidupan yang penuh dengan, Masya Allah, nak kata macam mana, kalau baik-baiklah kehidupan di situ. Kalau Allah tak terima, berlaku sebaliknya. Masya Allah. Cukup mencabar kehidupan di alam barzah dan cukup penuh dengan keseksaan. Nescaya kalau Allah tak redha dengan amalan-amalan kita, ataupun tidak ada, kita tak ada keberkatan, malahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah sampai ke alam barzah sekali, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, ditemani dengan malaikat Mikail alaihissalam. Masya Allah, cukup terkejut Nabi apabila nampak seksaan yang dilalui manusia di alam barzah. Masya Allah. Antaranya Nabi kata, Nabi nampak di muka manusia dilempak dengan batu berkecai. Sebelum malaikat ambil balik batu tu, mukanya sambung. Masya Allah, baling lagi kecai. Tu belum lagi mulutnya dipenuhi dengan tanur. Masya Allah. Tu belum lagi kita berenang atas lautan darah. Ni kita pergi jeti tengok laut nampak cantik, kadang macam tu pun nampak seram, tidak? Bila ayat pasang kan, Masya Allah. Cuba bayang tengok lautan itu semua tukar jadi lautan darah macam mana. Kita pula akan berenang di situ. Masya Allah, tabarakallah. Tu Nabi tanya pada malaikat, apa yang aku nampak ni benarkah? Naam, jawab malaikat. Masya Allah, betul. Masya Allah. Sebab tu hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Masya Allah. Ada dalam Sahih Bukhari. Masya Allah. Nombor hadis 1386. Panjang hadisnya. Diriwayatkan oleh Jundub bin Samurah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh cek, boleh baca. Ini Nabi nampak sahih. Masya Allah. Itu manakala mereka yang ada dalam alam barzah, orang yang Allah Subhanahu wa taala redha dalam kenikmatan. Sebab itulah Nabi kata, Masya Allah, roh manusia ni, roh kita ni ada dua jenis. Walaupun Allah tak banyak berkenaan dengan roh, tapi Nabi adalah amat 2-3 perkara yang boleh dijadikan sebagai iktibar bagi diri kita. Abang tu Nabi kata, roh ni ada dua. Satu roh mun'ammah, lagi satu roh mu'azzabah. Satu mun'ammah, satu lagi mu'azzabah. Apa dia roh mun'ammah ni? Roh mun'ammah ni roh yang Allah redha, Allah sayang. Allah redha dengan amalan dia, Allah suka dekat dia, maka itu adalah roh mun'ammah. Maka Allah panggil malaikat maut, iza malaikat maut, hak ni roh ni saya sayang pada dia. Bila kau ambil nyawanya, kau cabut nyawanya, biarlah dia dalam keadaan tidak berapa sakit atau dia tidak ketahui. Masya Allah. Bila Allah berfirman sedemikian, maka datanglah malaikat maut kepada si fulan ataupun si fulanah yang nak mati itu. Apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul tayyibah, irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwanik. Hai roh yang Allah sayang, roh yang baik, sekarang tiba masanya kau keluar daripada jasad ini untuk mendapat keampunan dan keredaan Tuhan. Allah sayang pada kamu. Bila malaikat maut sebut sebegitu, apa akan jadi kepada roh kita tu, roh mun'ammah ni? Kata Nabi, fatashilu kama tashilul qatrata min fayyil siqah au kama qala. Maksudnya kata Nabi, fatashil ini maksudnya akan mengalir keluarlah roh itu daripada jasadnya. Masya Allah. Mengalir lagu mana? Seumpama macam kita tuang air, kan? Senang tak tuang air? Senang kan? Maknanya roh itu pun senang keluar. Masya Allah. Lepas tu kita ada perasaan tak? Allah, hari ni pun duk tengah viral, kan? Dekat Ampang tak apa, hari pun tak tahu, kawan pergi azan, Allahu Akbar, kan? Sampai ke asyhadu an la ilaha illallah. Kira mengucap lah tu, Masya Allah, pun mati. Di Ampang. Tuan-tuan buka WhatsApp, kok dapat apa tak? Masya Allah. Pasal apa? Tu Nabi kata, fatashil, mengalir keluar. Orang tak tahu pun dia sakit. Mereka kata sampai semalam kawan buat ria-ria nak buat jamuan lah, nak buat ni lah, punyalah seronok. Hari ni pagi subuh pi azan, mati. Pasal apa? Fatashil mun'ammah, dia keluar, dia kita pun tak rasa.
Kan? Mana nak tahu kat surau tsunami ni pun ada orang-orang meninggal, ada orang meninggal masa sujud ke apa, wallahualam kita tak tahu. Kan? Di sujud kita pun dah habis semayang, kawan tak habis sujud lagi. Tolak tengok pang sujud. Oh, rupa-rupanya mati dah. Ada banyak. Naik atas mimbar Jumaat, siap pesan, ittaqullah usikum wa hiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pum, jatuh mati. Tu Masjid Bukhari. Nak jadi cerita lepas dia meninggal, kawan saya khatib tu, lepas dia meninggal, lepas tu 2 minggu saya pula khatib di situ. Naik tangga pun ketak habis, kejut masya-Allah, Allah kan. Tak apa dah kan. Mati bagus juga, tapi kita takut dah. Kadang dia tawaf Kaabah, masya-Allah, rebah jatuh mati. Allah. Kan? Baru ni pun dekat Madinah, Masjid Nabawi. Dalam kawasan Raudah, masya-Allah, Pak Arab lah sujud mati dalam Raudah. Pasal apa? Kata Nabi, fatashil, dia mengalir keluar. Siapa pun tak tahu dia nak mati. Relax saja, tapi mati kematian yang sungguh menakjubkan dan dicemburui. Pasal apa? Allah sayang pada dia, Allah redha pada dia. Masya-Allah. Saya buat ada pengalaman semayang Jumaat subuh. Saya pergi satu masjid. Hari itu subuh, sebelalunya kita, masyarakat kita ni, dia mai hari Jumaat surah sajadah. Tidak, mesti ada surah sajadah. Hari itu pula imam tak mai. Dia cirit ke apa, wallahualam tak tahu. Tepa duk cari mana imam. Saya pula duk pergi menyorok belakang. Kita surah sajadah sekerat saja. Lebih tak tahu, lupa dah. Kan? Dia mai kuih lama kuih tua ni, dia lupa cepat no. Saya pun tak tahu. Tu depa kata, ubat tak bagi lupa ni kena menikah lagi satu. Kau ada calon ke apa? Boleh kerak mai apa sebenarnya kat langkah ini kan. Saja promosi no kan. Apa tu tak ada jalan lain, ada imam tua. Imam pun imam pencen, umur 88 tahun. Lala dia lah kena naik, masya-Allah. Dia naik jadi imam, ya Allah, satu ayat dia baca. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Satu ayat dia baca. Ada satu palung tu sebelah saya goyang satu macam. Saya tengok apa, dia ni goyang satu macam, saya kira apa, kita buat dia je. Dia goyang punya kuat lagi. Oi, biar betul. Tiba-tiba rebah. Terkajut saya. Tiba-tiba rebah. Saya kata, Masya Allah, mati syahid pagi Jumaat. Sebelah aku pula tu nak buat lagu mana ni? Buat dehan semayang sudah. Tiba-tiba mayat terbangkit balik. Terperanjat beruh aku. Ya Allah, ni. Habis-habis semayang saya tanya, Palung, tadi masa semayang goyang semacam jatuh rebah tu pasal apa? Pitam kau? Dah ustaz. Habis pasal apa? Tololak ustaz. Masya Allah. Pedangan imam tua, tololak. Ingat mati syahid? Nak buat lagu marah, Masya Allah. Macam-macam manusia. Itu pasal apa? Nabi kata fatashil, dia mengalir keluar, Masya Allah. Tapi keluar tentang mana roh tu, wallahualam. Sebab saya rasa tak ada satu dalil yang orang kata apa, yang tepat kata roh keluar tang ni, tang tu, tang ni. Cuma ada perbahasan ulama. Itu tak penting. Yang penting rohnya itu diredai oleh Allah, maka itulah kematian yang dia dapat. Manakala ada lagi satu roh yang disebut muazzabah. Nama pun seram, muazzabah. Roh ni roh jenis macam mana Allah benci. Nak kata Allah benci ni tuan-tuan, antara sifat Allah Subhanahu wa taala kita sebut Al-Latif. Wa huwa Latiful Khabir. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-14 ada. Kan kita baca. Wa huwa Latiful Khabir. Maknanya Al-Latif ini tuan-tuan halus. Halus sehalus-halusnya. Allah ni bukan suka-suka nak benci pada orang. Dah. Orang kafir pun Allah sayang, sampai bukan nak kata Allah sayang, Allah adil. Allah Maha adil. Allah lembut dengan mereka pun. Itu sebabnya hari ini mereka jauh lebih kaya daripada kita. Tidak, masya-Allah. Kan? Tapi Allah boleh benci kalau bayang tengok apakah jenis amalan dia tu, kan? Masya-Allah. Maka Allah panggil malaikat maut, abangkan malaikat maut ni aku benci. Hang punya pasal nak cabut nyawa dia lagu mana tu dia.
Bila Allah berfirman sedemikian, maka datanglah malaikat maut kepada si fulan atau si fulanah yang nak mati itu. Apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul khabisa irji'i ila ghadabi minallahi wasakhatik. Hai roh yang jahat, roh yang Allah benci, sekarang tiba masa kamu keluar daripada jasad ini untuk mendapat kemurkaan Tuhan kamu. Masya Allah, bila roh malaikat maut sebut sedemikian, apa akan jadi pada roh tersebut? Kata Nabi, fatafarraqa fi jasadi, maka hancurlah roh itu di dalam jasadnya. Allah, hancur. Macam kita dekat rumah gelas habis kan malu. Boleh kutip dah? Boleh kutip dah? Mana boleh kutip? Saki baki mesti ada punya kan. Terkena kaki baru tahu Allah ada lagi. Lagu itulah jasad itu akan hancur di dalam badan dia. Boleh keluar tak? Tak boleh. Malaikat maut akan guna kuasa dia, tarik juga, penampak, Masya Allah, bawa tarik juga. Sakit itulah sakaratul maut, Masya Allah. Lagu mana sakitnya, kata Nabi, hampa ambil satu besi, bagi panai tang maksimum, panai cukup-cukup yang panai, hampa ambil bulu-bulu kambing, hampa bagi basah bulu kambing itu, lerek habis besi itu hati bulu kambing itu. Itulah sakitnya waktu itu. Payah nak keluar, dah hancur nak keluar. Lagu mana tu yang kita bawa tu imam semua, jemaah surau semua pergi baca Yasin 3 hari tak mati-mati. Mai hari keempat sambung baca surah Ra'du tak mati. Mai hari kelima imam mati dah. Boleh jadi. Masya Allah. Akan kembalilah semua ke alam barzah. Bagaimana kehidupan? Wallahualam. Lama mana kita akan berada di dalam alam barzah? Wallahualam. Allah sebut dalam surah Mukminun, wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun, dan mereka akan berada di alam barzah sehingga dibangkitkan kembali, kata Allah. Masya Allah. Bangkit kembali pi mana malu? Pi mana? Mahsyar. Alam yang seterusnya yang menanti ketibaan kita adalah alam mahsyar, alam yang final kerana diputuskan mana hala tuju kita. Sampai mahsyar. Bagaimana keadaan mahsyar? Orang tanya, Ustaz, macam kita punya tempat kan ada bukit lah, kan? Ada pokok lah, ada pantai semua. Macam tu kan mahsyar? Tak. Nabi bersabda di dalam satu hadis, di mana Nabi bersabda, innakum tuksharuna yaumal qiyamah ala ardin bayadah afra'in faqad satin nakid laisa fiha alamul lihat au kama qala. Atau Nabi kata, innakum tuksharuna yaumal qiyamah, hampa semua ni akan dibawa pergi ke satu tempat pada hari kiamat, kata Nabi. Apa tempatnya? Ala ardin bayadah, di atas sebidang tanah yang luas. Luahnya lagu mana? Luahnya boleh menempatkan segala makhluk daripada zaman Nabi Adam AS sehingga kiamat semua ada. Besar tak? Besar, luas. Bayadah, ala ardin bayadah. Bayadah ni apa maksud dia? Putih. Itulah mahsyar. Mahsyar ni dia sebidang tanah yang luas yang berwarna putih. Putih lagu mana Ustaz? Putih pel ke putih susu? Wallahualam, tu saya tak tahu. Yang saya tahu, yang saya pasti, dia lebih putih dari saya. Kan? Saya baru-baru ni lama sudahlah pi Terengganu. Saya pi ceramah di Terengganu. Habis ceramah saya nak balik ke bilik hotel saya. Saya tengok on the way ada satu malung buka kedai keropok lekok. Ya, betul 10:30 malam dia buka lagi keropok lekok. Jadi saya pun berhenti sajalah nak pergi beli keropok lekok lah. Saya berhenti kereta saya pergi dekat kedai itu, gerai itu. Saya tengok ada satu malung di tengah goreng keropok lekok. Saya duduk depan dia. Dia duduk tunduk goreng. Dia tak nampak saya duduk depan. Saya pun order lah.
Makcik keropok lekor rebus, bukan goreng, rebus 5 rial. Lagi cukup itu saja. Baik, dia goreng-goreng, tengok muka saya. Tengok tapak ajar. Hei, dah lepas habis sudip dia semua. Allah. Dia kali-kali belakang dia marah pekerja dia. Customer ada depan, kenapa mu pergi tutup lampu? Dia tak. Pula dah. Dia ingat dia tak nampak saya orang tutup lampu, padahal lampu buka. Saya kata lampu buka lah malu. Hoi, memang saya kalau macam ni nak buat lagu mana? Dia punya ketak tangan, aku minta 5 rial, dia bagi 10 rial tu. Masya-Allah. Ayat tak masak, mentah pun dia sumbat sekali bagi. Malam tu dia tak tidur. Wallahualam tak tahu lah, masya-Allah. Tu nak kata color kita. Baik, hatu putih. Masyar ni putih. Lepas tu Nabi kata apa? Afrad. Afrad ini apa maksud dia? Merah kemerah-merahan. Kalau kita tengok dia tanah yang luas yang warna merah, yang putih tu, tiba-tiba tukar jadi warna merah kemerah-merahan. Pasal apa? Panas, kata Nabi. Panasnya lagu mana? Faqad satin nakid, seperti roti yang sedang dibakar, kata Nabi. Allah. Tu masyar. Seperti roti yang sedang dibakar. Masya Allah, tabarakallah. Awak dia jadi macam tu. Nabi kata bahan daripada api neraka. Maklum, bukan api neraka, bahan daripada api neraka. Tukarkan kalem apa masyar yang putih jadi merah kemerah-merahan. Dan kita sampai di masyar nanti, Masya Allah, tabarakallah, kita akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kita akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Sampai di mahsyar, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 69, kata Allah, kalau tak silap saya, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maknanya bila kita sampai dekat mahsyar itu gelap. Sehingga Allah perintahkan keluarnya binuri rabbiha. Bila Allah perintahkan bercahaya, barulah akan datangnya cahaya. Dan daripada situ kita akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Berpandukan ayat Quran surah Al-Waqiah ayat yang ke-7 yang Allah berfirman, wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum azwajan salasa, dan mereka akan dibahagikan kepada 3 kumpulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Siapa dia A, siapa dia B, siapa dia C, Allah yang tetapkan, bukan kita. Dunia ini ibarat macam syurga kepada kita. Hampa nak solat ke tak solat ke, hampa main pasal. Tidak. Hampa nak puasa ke tak mau puasa ke, hampa main pasal. Hampa nak main duduk dalam kuliah ke tak mau duduk ke, hampa main pasal. Pasal apa? Ini kita umpama macam dunia, Allah tak tunjuk lagi azab, kan? Tapi sampai sana dah, tak boleh buat apa dah. A kalau A, B kalau B, C kalau C. Tak boleh lompat-lompat. Ku tak suka A. Tu dia. Nak lompat B, tu tak boleh. Sini nak lompat-lompatlah selagi boleh lompat. Sana tak boleh lompat-lompat. Allah dah tetapkan. Masya Allah. Baik. Yang kumpulan A ni macam mana? Semua kita akan dimasukkan ke dalam kumpulan A. Lepas tu dibahagikan kepada B, dibahagikan kepada C. Baik. Kumpulan A ini siapa dia? Itu yang Allah sebut. Kumpulan A ini mereka yang akan menjalani perbicaraan. Mereka yang akan menjalani perbicaraan. Apa dia? Yang kita selalu sebutlah. Timbangan, mizan lah. Buku catatan amal diberilah dekat tangan dia. Segala amalan dia akan dipertimbangkan satu persatu. Masya Allah. Lepas tu titian sirat al-mustaqim. Semua ini Masya Allah yang akan berada di dalam kumpulan A. Daripada situ Masya Allah akan ada dekat B, akan ada dekat C. Baik. Siapa yang akan pergi ke kumpulan B? Siapa yang pergi ke kumpulan B? Masya Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 71 kalau tak silap saya. Allah berfirman di dalam
surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirnakum liqa'a yaminkum haza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ini kumpulan B. Daripada A ini mereka akan dipecahkan pergi ke B. Siapa dia? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Apabila orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berbondong-bondong. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat neraka, futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu neraka, alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, bukankah pernah datang rasul di kalangan kamu yang membacakan kepada kamu tentang kesucian ayat-ayat Tuhan? Wa yunzirnakum liqa'a yaminkum haza, tidakkah mereka memberi peringatan kepada kamu tentang hari akhirat ini? Qalu bala, mereka menjawab, orang kafir menjawab, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Memang benar, waktu kami hidup, kami didatangi para rasul, para ulama, para ustaz, para guru yang mengajarkan kepada kami tentang kesucian Al-Quran dan juga kebenaran Islam. Tapi apa boleh buat, kami yang pilih jalan kafir. Masya Allah. Semua kafir ke dalam neraka jahanam. Masya Allah. Allahu Akbar. Termasuk orang tua saya. Nescaya kalau mereka tak mengucap, tak masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Mereka masuk ke dalam neraka ini tidak ada perbicaraan. Sebab tu mereka dipindahkan daripada A pergi ke B, direct ke dalam neraka. Allah tak pandang. Ya ayyuhalladzina kafaru la tatazirul yaum. Kan Allah sebutkan, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ada ayat tu, surat Tahrim kalau tak silap saya. 7 ke 8 ayat dia. Hai orang-orang kafir, jangan datang depan aku pada hari ini, kata Allah. Hari apa? Hari kiamat. Untuk apa? Nak mengemukakan perbicaraan kamu, aku takkan dengar, kata Allah. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu akan terima balasan atas perbuatan kamu. Aish, kasar no. Ni apa salah orang kafir sampai Allah tak mau pandang tu? Tuan-tuan, apa saja dosa yang kita buat ada pengampunan di sisi Allah, melainkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai, kalau macam tu ustaz, bukan orang kafir saja syirik, orang Islam pun ada yang syirik. Ada. Kalau ada, welcome to the hell. Tu jawapan dia. Dia syirik ni melagu mana? Apa yang kita faham tentang syirik? Oh, syirik ni ustaz, orang menduakan Allah. Betul? Orang mempersekutukan Allah. Betul? Bukan takat itu saja syirik. Ingat, Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi kalau tak silap saya. Apa Nabi kata? Inna baina rajuli wa baina syirk wal kufr tarkas salat. Tu, jaga-jaga. Inna baina rajuli wa baina syirk wal kufr tarkas salat. Sesungguhnya seseorang itu berada di antara syirik dan kafir bila dia meninggalkan solat, kata Nabi. Allah. Orang yang tinggal solat maklum hukum dia dua, berpandukan dalil ini. Apa dia kata Nabi? Sama ada dia syirik kepada Allah ataupun dia jatuh kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong pesan kat sahabat-sahabat kita yang tak solat. Allah. Sebab perkara yang pertama akan dihisab adalah salat. Tak kira baik lagu mana kita pun, Masya Allah, selagi salat tak lepas, hal lain tak lepas.
Masya Allah. Tu Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin, kan? Celaka besar bagi orang yang sembahyang. Surah Al-Maun. Hai, ustaz sila baca apa? Orang yang tak sembahyang kot? Dah, orang sembahyang pun celaka, kata Allah. Tu dia. Orang tak sembahyang, jasa dah kata Allah. Orang yang sembahyang pun Allah kata celaka. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim saun, kan? Iaitu mereka yang berada dalam keadaan lalai dalam menyempurnakan solat. Apa maksud lalai? Apa maksud lalai? Oh, lalai ni mungkin dia tak khusyuk kot solat, ustaz. Hai. Kalau Allah kata siapa yang tak khusyuk tak boleh masuk syurga, confirm semua kita neraka. Kan? Siapa pernah khusyuk solat? Saya 15 tahun dah masuk Islam. Tahun 2005 saya masuk Islam. Ni tahun 2020. 15 tahun dah masuk Islam. Sekali tak pernah khusyuk. Kan? Mai Allahu Akbar. Meroyan habis-habis nak jadi Perdana Menteri kau dah. Saja, kan? Ada. Kadang Allahu Akbar, kunci motor aku ambil tadi. Alhamdulillah ada. Kalau tak ada, sampai habis imam bagi salam, kunci motor dia ingat. Ni ada satu hamba Allah, dia nak khusyuk punya pasal, dia balik, dia hambat anak bini dia keluar daripada bilik tidur. Dia nak semayang punya pasal. Dia tak mau dengar bunyi bising langsung. Fan tak buka, tak mau dengar bunyi langsung. Allahu Akbar, barulah tenang. Tu pun tak khusyuk dah. Habis nak kata khusyuk lagu mana? Ni Allah tak kata khusyuk. Yang ni Allah kata alladzina hum an salatihim saun, iaitu mereka yang berada di dalam keadaan, di antara keadaan lalai dalam menyempurnakan solat. Lalai ni maksudnya apa? Ada dua perbahasan. Yang satu ni kata ulama, kalau tinggal satu waktu solat pun 4 waktu automatik Allah tolak. Faham tak? Dia lagu ni. Kawan tu lohak dia semayang, asar dia semayang, maghrib dia semayang, isyak dia semayang, mai subuh dia tak semayang, dia tak boleh bangun. Jadi dia buat dalam 4 waktu. 4 waktu dia buat, 1 waktu saja dia tak buat, subuh dia tak buat. Kata ulama, automatik Allah tolak 4-4. Habis, rugi. Serupa macam kita pergi bank maklum, betul tak? Nombor akaun ada berapa digit? 12. 1126420333128 Maybank saya punya. Siapa nombor duit? Bola. Kau ambil saja, kan? Katakanlah satu nombor tak cukup. Kita pergi dekat juru wang tu. Nak nombor akaun. Pakcik ada 11 saja. Lantak pergi kurang 1 saja, mai duit. Adakah dia bagi? Dia tak bagi. Kurang 1 nombor. Macam tu juga ATM kita, PIN number ada 6. Kalau kita tekan 5, dia keluar dah duit? Tak keluar. Lagu tu lah bila Allah kata wajib 5 waktu. 5 waktu lah wajib, yang hampir buat 4 pasal apa? Ya Allah, ya Tuhan kami. Maka kata ulama, kalau buat 4 waktu sekalipun, tinggal 1 automatik Allah tolak. Itu perbahasan pertama. Perbahasan yang kedua kata macam mana? Yang ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebut, siapa yang sengaja melambat-lambatkan waktu solat fardu tanpa sebarang alasan syar'i, juga termasuk dalam golongan celaka, kata. Hak ni 5 waktu dia buat, tapi dia buat macam mana? Dia tak ikut waktu semayang, dia ikut waktu dia. Orang semayang subuh pukul 6, dia pukul 9 baru semayang subuh. Orang semayang lohak 1.15, 1.11, dia 4.11 baru dia semayang lohak tu. Hak jenis ni kata Allah celaka, walaupun 5 waktu dia buat. Pasal apa? Hang tak ada sebarang alasan, tapi hang sengaja pergi lambatkan waktu solat. Kena juga tu.
Maka inilah kumpulan yang tengah-tengah ni, Masya Allah, yang akan masuk ke dalam neraka tanpa dihisap, masuk semuanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Mai kita tengok yang C, kumpulan 3 ni. Siapakah yang akan berada di kumpulan 3? Daripada A dia dipecah masuk ke kumpulan C, kumpulan yang ketiga ni. Siapa dia? Allah berfirman di dalam surah Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqarrabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibutum fadukuluha khalidin. Ini kumpulan yang terakhir, yang ketiga. Siapa dia? Wasiqal ladzina taqarrabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berbondong-bondong, kata Allah. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat syurga, wa futihat abwabuha, sedangkan pintu syurga dibukakan kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata penjaga syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tibutum, berbahagialah kamu. Kenapa? Fadukuluha khalidin, kamu akan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Ani. Kata ulama, mereka ini akan masuk ke dalam syurga tanpa dihisab. Allah. Mananya dia bangkit daripada alam barzah, dia naik ke mahsyar, dia terus ke dalam syurga balong. Tak ada perbicaraan ke atas dia. Masya Allah, tabarakallah, hebat orang ni. Siapa dia? Wasiqal ladzina taqarrabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Cuma kalau kita perhatikan surah Zumar ayat 71 dengan 73 ni lebih kurang sama. Cuma ada satu perbezaan di situ Allah sebut. Tengok orang kafir, Allah kata apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Kan? Untuk orang-orang bertakwa Allah kata apa? Wasiqal ladzina taqarrabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Untuk orang yang bertakwa ni Allah tambah satu ayat, apa dia? Wow. Betul tak? Wow. Orang kafir ni hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat neraka, futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka kepada mereka. Orang yang bertakwa, hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat syurga, wa futihat abwabuha. Allah tambah wow di situ. Padahal Allah boleh letak futihat abwabuha saja. Tapi kenapa Allah boleh letak wow di situ, no? Mesti ada sebab, kan? Ya. Itulah orang kata cantiknya bahasa Al-Quran ini, subhanallah. Ayat Allah, kalam Allah. Kalau kita mengaji nahu, sorof, balagha, arud, bahasa, Masya Allah, seumpama macam Quran sedang berbicara dengan kita. Subhanallah. Maka apa yang Allah nak tunjukkan dengan satu ayat wow itu, kata sebilangan ulama tafsir, Allah nak bezakan antara nikmat dan juga azab. Macam orang kafir, dia sampai dekat neraka, hatta iza ja'uha futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka kepada mereka. Tapi bila dibuka, wallahu alam, tak tahu. Maknanya kata ulama, orang kafir ni bila dia sampai dekat neraka, pintu neraka masih tidak dibukakan lagi. Kenapa? Kerana tunggu itu pun adalah satu seksaan yang sangat memeritkan, kata ulama. Tunggu punya tunggu. Parit. Kalau tuan-tuan tak tahu macam mana paritnya rasa menunggu, tanyalah kepada bakal Perdana Menteri yang ke-8. Punya lama kawan tunggu, kesian. Mau raya anda. Daripada tahun 1998 kono, kalau tak silap saya. Kesian. Kesian. Kalau ada cucu dah menikah tu, cucu pun, Masya Allah, 22 tahun dah. Kerana tunggu itu adalah satu seksaan juga, Masya Allah. Manakala orang yang dijanjikan masuk ke dalam syurga, dia sampai dekat syurga, pintu syurga memang tak dibuka dah. Subhanallah. Dan bayang tengok mereka masuk tanpa sebarang perbicaraan, terus ke dalam syurga. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Baik, siapa orang bertakwa ni?
Kadang kita ada tanya, ustaz, siapa orang bertakwa ni ustaz? Orang bertakwa ni mungkin dia amalan dia banyak kot, wallahualam. Mungkin ibadat dia luar biasa, boleh jadi. Mungkin pahala dia banyak, boleh jadi. Ada seorang ulama tafsir yang masyhur, nama dia Syekh Nisaburi Adam. Dia tafsir ayat ni. Apa kata Syekh? Orang yang bertakwa yang Allah maksudkan di dalam ayat ini bukan semestinya banyak pahala dia, bukan. Bukan semestinya ibadat dia luar biasa, bukan. Bukan semestinya dia banyak beramal, bukan. Dia boleh jadi siapa saja, termasuk diri kita, dengan syarat apa dia? Satu syarat dia, apa dia? Sebelum dia mati atau sewaktu dia mati, Allah ampunkan ke semua dosa-dosa dia. Inilah orang bertakwa. Wasiqal ladzina taqarrabahu milal jannati zumar. Maknanya malu, dia pergi jumpa Allah Rabbul Jalil dalam keadaan kosong dosa dia. Tak ada dosa. Ada tak orang yang tak ada dosa? Maknanya Allah ampunkan ke semua dosa-dosa dia. Ada. Ada 4 kategori yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 68, selalu imam baca dalam doa. Siapa dia? Wa nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Kan? Ada kan ayat tu kan? 4 ni tak ada dosa, Allah ampunkan dosa mereka. Siapa dia? Wa nabiyyin. Yang pertama wa nabiyyin, nabi, para rasul, Allah ampunkan. Memang maksum, mereka tak ada dosa. Nabi tak ada dosa, confirm ke dalam syurga, akan berada di kumpulan sini. Yang kedua, wasiddiqin, orang yang benar, macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita ni benar, dengan bini pun bohong hari-hari. Kan? Betul tak kalau? Yang ketiga ni siapa dia? Wasyuhada, orang yang mati syahid, confirm dosa diampunkan, terus ke syurga mereka ni. Subhanallah. Kita belum tentu mati lagu tu. Tu hari tu 52 orang kena tembak mati dekat Christchurch. Apa tu, dekat mana? New Zealand kan. Cuba bayang tengok Sayyidul Ayyam, pengurus segala hari-hari Jumaat, dalam keadaan suci berwuduk, berada di dalam rumah Allah dengan dipersaksikan para malaikat Allah sedang melaksanakan ibadat Jumaat. Mai satu mak saleh teroris tembak tembak 52 orang mati, semua mati syahid. Kita belum tentu lagi mati macam tu, melainkan kita pergi upah orang, "Oi, salah lagi aku semayang, mai tembak aku boleh dah." Tu bukan mati syahid, mati kata. Yang keempat, wasalihin, orang saleh. Kita belum tentu jadi orang saleh. Syekh Nisaburi Adam tambah lagi 2 kategori. Yang kelima, mereka yang mati meninggal di Madinah, Mekah, saat mengerjakan haji umrah, confirm syurga. Yang keenam, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Baru, bukan macam saya 15 tahun dah, dosa banyak ni. Dia masuk Islam hari ni, esok dia mati, Allah, syurga. Subhanallah. Dia masuk Islam, seminggu mati. Dia masuk Islam hari ni, sebulan mati. Ada orang lagu tu. Ada anak murid saya sendiri pun pernah, baru sebulan masuk Islam mati. Allah. Tu Nabi kata, inna Islam yuhibbu ma qablahu min al-khufri. Islam kamu tu telah mengampunkan segala dosa yang kau buat waktu kau kafir dulu. Masya Allah. Kalau kita tak ada dalam 6 kategori ni, boleh dah dosa kita ni Allah ampunkan semuanya? Boleh dah kita berada di kumpulan yang ketiga ni, wasiqal ladzina taqarrabahu milal jannati zumara? Ada dah peluang untuk kita maklum? Ada satu peluang Allah bagi, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ada dosa kan? Semua kita nak diampunkan dosa kita kan? Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Muhammad, katakan kepada hamba-hamba aku yang telah melampaui batas hidup mereka. Siapa dia? Kita yang buat dosa lah. Apa yang Allah suruh bagi tahu? Jaga hampa neraka dia tunggu kau. Nah. Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Hai, dosa saya besar Ustaz. Besar mana? Besar langit dengan bumi. Rahmat Allah 10 kali ganda besar daripada dosa kita. Tu Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Allah janji apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah akan ampunkan ke semua dosa-dosa kamu. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya-Allah. Dengan syarat apa dia? Taubat nasuha. Ini Allah bagi pada kita. Tak ada pada orang lain. Kita saja. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam special tang situ. Besar mana dosa kita malung? Lah ni kita taubat pada Allah. Malam ni kita taubat. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa aku selama ini. Sesungguhnya aku menyesal dengan segala perbuatan terkutuk aku. Dan aku berjanji aku tidak akan kembali dengan perbuatan tersebut. Oleh yang demikian, ampunilah segala dosa aku. Titiskan setitir air mata itu, Masya Allah. Habis dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya, mampukah kita taubat? Ada orang saya kata lagu ni, dia boleh hambak, Ustaz, tunggu saya tua saya bertaubat. Umur dia 75 tahun. Hang bila nak tua? Dah memang hang tua bangkak dah tu 75 tahun kata tunggu tua. Tu pun mujur Allah lanjutkan usia hang. Kononnya mudah rasa dia. Saya yang baru 42 pun nampak macam bapa 62. Orang mai tanya, Ustaz 55 dah. Aku macam dongkul kepala dia. 42 sajalah. Cuma dia putih habis lah. Dia efek makan ku putih. Putih tang rambut, muka tanah putih. Ku berhenti makan terus ya. Ada malu makan ku putih dah. Jangan makan. Berhenti makan. Jangan makan. Siapa? Bagi saya makan dulu. Kalau saya putih baru hampa beli. Nah, baru kita tahu mujarat. Masya Allah. Satu peluang Allah bagi. Walaupun Allah tutup satu pintu, sedarlah Allah masih buka 10 tingkap bagi kita. Subhanallah. Jadi kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merayu pada Allah. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Mati selepas pada tu, confirm kita di kumpulan 3. Pasal apa? Masuk syurga tanpa dihisap. Subhanallah. Siapa yang akan bawa kita? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengulu segala nabi. Nabilah guide kita. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata, ana aksarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awalahu yaqrabal jannah. Nabi kata, aku adalah seorang nabi yang paling bahagia di hari kiamat dan aku adalah orang pertama akan masuk ke dalam syurga. Kenapa Nabi kata ana aksarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah? Kenapa Nabi kata aku seorang nabi yang paling bahagia pada hari kiamat? Kerana umatnya paling ramai. Kita paling ramai, Nabi kata. Subhanallah. Sebab itulah kita kena buat anak ramai-ramai. Lah ni punya muda-mudi salah akidah. Saya pun tak tahu mana dia papi mengaji. Menikah pagi, malam pertama bini kata, bang, kita anak 2 orang cukup. Tu dia. Laki tanya, awak lah ni GST tak ada tapi SST ada. Mai 100 pi pasar malam beli cucuk udang dengan cokodok aja bang. Tu dia. Lagi satu badan saya nak ramping 3,000 sebulan bang. Tu dia. Apa tu orang kata perempuan kalau anak ramai badan dia jadi macam trailer 40 kaki. Terkejut laki dia. Kalau macam tu anak seorang cukup. Tu dia. Takut apa? Nak buat anak ni takut apa? Kalau anak ramai. Takut rezeki. Rezeki siapa punya? Allah yang punya. Tengok orang motong getah. Anak tak kurang daripada 10. Betul tak? Dia bukan ada kereta. Motor saja, depan 5 orang anak, belakang 5 orang anak. Belakang sekali bini, tu pun sebab mengandung yang ke sebelah. Misi pun terkejut. Misi tanya, malu, Palung tu tak ada kerja ke? Kerja. Ni mesti tak pergi kerja. Pergi kerja apa? Motong getah. Motong getah. Macam mana sebulan? Apa setahun seorang anak, setahun seorang anak?
Lah, musim tengkujuh palung tak pergi motong getah. Dia pergi mana? Main motong malung. Tu lah. Sebetul seorang anak. Takut, ya Allah, nak buat anak. Buat anak ramai-ramai. Kan? Ini malam apa ni? Malam Jumaat lagi. Tak boleh dah Ustaz. Tak boleh apa? Kopi macam-macam kopi tu ada lah ni. Hari tu saya minum kopi pacak langit. Allah, sampai ke telinga dia terpacak. Ya Allah, ya Tuhan kami. Macam-macam kopi tu ada lah ni. Ya Allah, ya Tuhan kami. Selamat buat anak ramai-ramai. Nabi nak tengok umat dia paling ramai. Kalau hampa dia pergi buat family planning, lagu mana nak buat umat ramai? Kan? Buat anak ramai-ramai. Rezeki Allah punya, Allah kan bagi. So Nabi bawa kita masuk ke dalam syurga. Nabi masuk dengan izin Allah. Nabi keluar balik. Nabi keluar pergi mana? Kumpulan yang ada permasalahan. Kan mereka perlu perbicaraan. Buah atau timbangan mizan lah, titian sirat lah. Semua proses ini makan masa tidak kurang daripada 50,000 tahun. Allahu Akbar. Maka Nabi lah yang akan pergi selamatkan kita dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul Nabi bagi syafaat dekat semua orang, tapi bukan semua layak dapat syafaat Nabi. Ada orang yang Allah tak redha. Sebab tu kalau kita nak dapat syafaat Nabi, kita kena ada 4 karakter dalam hidup kita. Apa dia? Yang pertama, kata ulama, yang pertama kita wajib kena jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, semua kita umat Nabi Muhammad. Tak ada orang yang Nabi mengaku bukan umat aku. Ni jenis yang suka bagi pecah-pecah perpaduan. Ni jenis ni. Kan? Orang dah buat planning cantik dah, semua kita bersatu atas dasar agama dan bangsa. Ada pula puak mai kata, dah, jangan duk macam ni, kita pecah-pecah. Kita masyarakat majmuk. Tu jenis tu majarah. Kan? Saya pun pelik lah. Apa kita tak inginkan nak tengok satu negara yang berasaskan kepada hukum Islam? Kan? Kita lama duk idam-idamkan benda ni. Kan? Saya tak mau hurai lah. Saya kira konak politik pula susah pula. Akhir kata Ustaz jamu gondol balon apa? Kan? Yang kedua, banyak kena bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi sebelum kita keluar daripada surau, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali kita sebut, kita keluar. Esok bila nak masuk balik ke surau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 kali sebut masuk. Ini selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, hub Rasul. Hub Rasul ni macam mana? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat belum tentu kita cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi ni macam mana? Iaitu kita mengamalkan sunnah Nabi dalam hidup kita. Bila kata sunnah Nabi, dia pergi menikah lagi satu. Awak menikah ramai ni saja kah sunnah Nabi? Menikah satu bukan sunnah Nabi kah? Menikah satu pun sunnah Nabi. Betul dah malum? Mesti dia pas seronok. Menikah satu pun sunnah Nabi. Pasal apa? Sebab waktu Nabi menikah dengan isteri pertama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, kan? Ada Nabi menikah lain? Tak ada. Lepas Khadijah meninggal, baru Nabi menikah. Tidak. Kalau nak ikut sunnah Nabi, nak menikah lagi, tunggu bini pertama mati dulu. Tu baru betul. Ustaz, dia punya lihat tak mati-mati? Booking tiket ke Sabah cepat-cepat. Bawa pergi Sabah, kan? Jangan beli pelitup ni semua, tak usah beli. Bawa dia pergi Sabah. Balik confirm dia tak balik ke kita. Lepas tu menikah. Lah, berlambak sunnah Nabi ada. Hampir buat yang tu pasal apa? Main semayang berjamaah. Sunnah Nabi dah. Awak hantar boleh main semayang jamaah. Dulu orang tutup masjid surau pasal COVID-19. Dia punya bising. Takut penyakit daripada takut Allah. Lah ni buka ada masjid hampir mana? Betul tak?
Pelik betul lah orang macam ni. Sedekah sunnah Nabi tu, tabung duk gerak-gerak, ikut sunnah Nabi. Kalau ikut sunnah Nabi, apa yang ada semua Nabi bu. Tapi kalau ikut sunnah kita, amanah kecil tu yang kita bagi. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita bagi dengan ikhlas. Wa sadaqatu burhan, kata Nabi. Sedekah tu dengan niat ikhlas, bagi pilah. Itu juga salah satu cabaran iman kita. Kopi tak ada masalah. Apa lagi? Zikir hari-hari, rutin Nabi berzikir. Kalau tak tahu nak zikir apa, ikut zikir Imam Ghazali. Hari Isnin apa dia? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hari Selasa apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari Rabu apa dia? Astaghfirullahal azim. Hari Khamis apa dia hari ini? Subhanallahil azimi wa bihamdi. Esok apa dia? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabu apa dia? Rabu la ilaha illallah. Hari Ahad ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ikut Imam Ghazali punya zikir. Apa? 3 kali pusing tasbih tu cukup. Kalau lebih, alhamdulillah. Apa lagi? Istighfar banyak-banyak juga boleh ampunkan dosa kita. Ni semua sunnah Nabi. Awak hantu kita tak buat. Baik, yang keempat, yang terakhirnya, pastikan tidak ada dosa-dosa besar dalam hidup kita kalau nak dapat syafaat Nabi. Dosa kecil boleh tak? InsyaAllah. Dosa kecil ada ulama kata boleh. Allah terima syafaatnya. Tapi kalau dosa besar, sorry, no way. Welcome to the hell. Apa dia dosa besar? Salah satunya, tu yang tadi saya sebut, sengaja melambat-lambatkan waktu solat fardu tanpa sebarang alasan syar'i. Masya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, macam ibu saya, macam abah saya, masya-Allah. Tuan-tuan, kita pastikanlah, masya-Allah, tak lambat lagi. Tak lambat lagi untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan kita mati, masya-Allah. Nah, kita dihimpunkan dalam kumpulan 3 ni, di mana terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Impian Nabi tak nak salah seorang daripada umat dia masuk ke dalam neraka. Dan Allah pun bukan nak bagi kita masuk neraka, tapi apakah daya kita kalau kita tak mau buat amalan? Kita tak mau taubat, nah macam mana nak buat? Kita sendiri yang pilih jalan itu. Sebab tu orang kata mati ini atas pilihan kita. Sama ada kita nak mati dalam keredaan Allah atau kita nak mati dalam kemurkaan Allah. Betul tak? Kalau nak mati dalam keredaan Allah, banyak bertaubat, banyak beramal. Kalau kita nak mati dalam kemurkaan Allah, buatlah apa saja maksiat yang kita nak buat bila. Jadi itulah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jadi saya rasa cukuplah sekadar apa ni saja, masa pun tak mengizinkan dah sampai dekat pukul 9 dah. Mudah-mudahan apa yang kita berdiskusi hari ini, Masya Allah, mudah-mudahan menjadikan kita lebih bersedia untuk menghadapi kematian. Nah, bila-bila, bahkan kalau Allah perintahkan sekarang kita meninggal dunia, sekarang pun kita boleh meninggal dunia, kita tak boleh tolak, Masya Allah. Nah, cuma saya doa pada Allah Subhanahu wa taala, Islamnya saya hari ini, Masya Allah, kerana hidayah yang Allah berikan pada saya. Saya tak tahu maklum, saya tak tahu saya akan jadi seorang Islam, saya tak tahu saya akan jadi seorang ustaz macam ni. Semua ni anugerah yang terindah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidayah Allah lah saat ini saya Islam, saya jadi, kita jadi sanak saudara hari ini. Subhanallah. Jadi demi hidayah yang Allah berikan pada saya tulus ikhlas saya doakan, moga Allah ampunkan ke semua dosa-dosa kita yang berada di sini, termasuk ahli keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, dan juga orang-orang yang kita kenali. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekadar itu daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Nah, masya-Allah. Nah, jemputlah saya lagi, masya-Allah. Kalau ada kekosongan saya akan datang. Nah, kalau ada siapa-siapa nak jadi calon nombor 2 tak ada masalah, kerak boleh mai, masya-Allah. Saya tinggal nombor. Jangan pi tulis dekat buku tu pula, saya depa pula dapat nombor telefon. Tinggalkan kita. Nah, saja saya melawat saja. Nah, kalau serius pun tak apa, tak ada masalah. Nah, jadi cukuplah sekadar itu. Nah, satu pesanan saya, masya-Allah. Ni pesanan peribadi. Pastikan anak-anak kita yang sudah cukur umur, bawa mereka pergi daftar undi, masya-Allah. Walaupun kita 68%, 22-25 juta kita ada dekat Malaysia ni, tapi kalau ikut pendaftaran kita jauh lebih bawah daripada orang Cina.
Jangan main-main. Kuasa selalu ada dekat siapa? Orang yang majoriti. Jangan main-main. Walaupun dari segi kepala kita memang majoriti, tapi dari segi kekuasaan kita tak ada majoriti. Jadi pastikan kita bawa anak-anak kita pergi buat apa? Daftar undi. Kalau dia tak mau daftar juga, pulah telinga dia, masya-Allah. Kalau tak mau juga, tunjuk gambar saya kat depa. Confirm depa terkejut punya. Bawa pergi daftar undi. Nah, masya-Allah. Nah, hak ni, negara ni kita punya, kita kena jaga. Bangsa kita kena jaga. Agama kita kena jaga. Kita sudah tak ada nabi dah. Maka Allah letak Islam ni atas bahu kita. Kita yang kena jaga agama kita sekarang, masya-Allah. Nah, jadi pastikan, masya-Allah, sentiasa kita berada dalam keadaan majoriti, masya-Allah. Nah, itu satu pesanan. Pesanan yang kedua, kalau jumpa saya di luar, tegurlah saya macam adik-beradik, tuan-tuan. Tegurlah saya macam anak pinah, tuan-tuan, masya-Allah. Nah, kalau jumpa saya di kedai makan, tolong bayar, masya-Allah. Nah, ini simpan nasihat ni dua. Nah, jadi cukup sekadar itu saja daripada saya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منكم تكبير الله أكبر. Okay. Allah